Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu Wiqayatul Insan bagi membincangkan tentang dalil berkenaan sihir yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, perbincangan kita pada malam ini akan bermula dari halaman 560, merupakan perbincangan ataupun sebagai kesinambungan pada perbincangan yang telah kita tampilkan di sesi minggu lepas, yang mana kita ada bawakan satu hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, iaitu kalau mungkin ada di kalangan jemaah yang terlepas pada perbincangan tersebut, boleh kembali rujuk kepada rakaman yang telah kami sediakan untuk perbincangan hadisnya, yang mana bermula di muka surat 558. Jadi kita masih lagi berada di hadis yang sama, namun pada malam ini kita akan masuk kepada penjelasan bagi hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-A'sam. Dan perbincangan kita pada malam ini akan berada ataupun akan bermula di muka surat 560 bagi penjelasan hadis tersebut. Baik, kita lihat perenggan demi perenggan tentang penjelasan yang telah ditampilkan dalam kitab kita ini. Baik, pertama sekali berkenaan dengan penjelasan hadis ini, disebutkan kepada kita bahawa orang Yahudi pada masa itu ni, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersepakat dengan ahli sihir mereka yang bernama Labid bin Al-A'sam. Tujuannya ialah untuk menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka membayar Labid bin Al-A'sam ini dengan bayaran sebanyak 3 dinar. Lalu apa yang dia lakukan, tukang sihir yang sengsara ini menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan rambut, beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau masih ingat lagi perbincangan yang telah saya sebutkan pada minggu lepas, rambut itu kemudiannya diikat pada mayang kurma dan seterusnya diletakkan di dalam telaga Zarwan. Dalam kitab kita ini juga menjelaskan bahawa bagaimana cara ahli sihir ini dia mendapatkan rambut Nabi SAW itu tadi. Disebutkan bahawa ada yang mengatakan tukang sihir itu mendapatkan rambut Rasulullah dari seorang budak perempuan yang masih kecil yang pernah datang ke rumah Rasulullah. Jadi dia dapatkanlah daripada anak perempuan ini. Nampaknya dijelaskan kepada kita berkenaan dengan kepelbagaian riwayat yang menceritakan tentang hadis ini, bahawa jenis sihir yang digunakan di dalam perbincangan hadis tersebut menunjukkan bahawa ia termasuk sihir yang mana menghalang seorang suami untuk menggauli isterinya, mendekati ataupun untuk bersamalah dengan isterinya. Di sini dikatakan bahawa sebab itu Nabi terbayang oleh Rasulullah SAW bahawa beliau mampu untuk menggauli salah seorang dari isterinya. Namun tatkala beliau telah mendekati isterinya, beliau tidak mampu untuk melakukannya. Namun di sini di kalangan para ulama menjelaskan bahawa sihir itu hanya berlaku untuk situasi itu sahaja. Ia tidak boleh mempengaruhi akal
ataupun tingkah laku tingkah laku dan tindakan-tindakan Nabi yang lain. Jadi Nabi masih waras, ya, Nabi masih lagi dapat berfikir dengan baik, masih lagi boleh menjadi imam untuk solat. Itu tidak menjejaskan kehidupan Nabi. Cuma hanya untuk situasi ketika Nabi ingin mendekati isteri-isteri baginda. Ini yang boleh didapatilah melalui gabungan periwayatan yang banyak tentang kisah ini. Baik, jadi di sini disebutkan kepada kita bahawa hal yang mana yang menjejaskan kehidupan Nabi hanya untuk itu. Tapi kalau daripada sudut tindakan, akal pemikiran, tingkah laku, ia masih lagi sebagaimana biasanya. Jadi kesan sihir itu hanya berlaku untuk satu situasi ini sahaja dan ia tidak memberi kesan kepada urusan Nabi SAW yang lain. Baik, dan di kalangan para ulama yang disebutkan di sini berbeza pendapat tentang jangka masa berapa lama sihir ini berlaku kepada Nabi SAW. Jadi dijelaskan kepada kita di sini, para ulama berbeza pendapat mengenai seberapa lama terjadinya sihir itu pada diri Rasulullah SAW. Baik, ada yang mengatakan 40 hari. Jadi ada pendapat yang mengatakan sihir ini berlaku ke atas diri Nabi SAW. Jangka masanya ialah 40 hari. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahawa besar kemungkinan kurang dari itu. Tetapi wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui tentang ketepatan jangka masa yang berlaku ke atas Nabi SAW kerana tidak disebutkan secara detail lah, ataupun secara terperinci ataupun secara tepat lah, ya, tentang jangka masanya. Jadi ini hanya pada pendapat yang dikeluarkan di kalangan para ulama berkenaan dengan hal itu. Sebab itu akhirnya sekali dalam kitab kita dikatakan wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui tentang kebenarannya. Adakah memang betul 40 hari ataupun kurang daripada itu. Yang penting di sini bagi saya ialah kita tahu bahawa Nabi SAW pernah berhadapan dengan situasi disihir oleh golongan Yahudi yang mana mereka mengupar seorang ahli sihir mereka bernama Labid bin Al-A'sam di situ. Baik, kemudian kita lihat apa tindakan Nabi SAW setelah baginda merasai diri baginda ni tidak berhadapan dengan sesuatu yang normal. Maknanya ada yang tak kena dengan diri Nabi SAW. Jadi apa tindakan yang baginda lakukan? Di sini dijelaskan kepada kita, ya. Nabi SAW setelah itu Nabi pun berdoa dan terus berdoa. Dan saya pun ada jelaskannya dengan menerusi teks hadis yang telah saya tampilkan pada minggu lepas, yang mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa bila Nabi SAW dibayangkan dengan satu keadaan yang mana Nabi tak buat tapi Nabi rasa Nabi buat, maka dalam keadaan yang begini Aisyah cerita Nabi pun berdoa dan terus berdoa. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kemudian kita dapati dalam teks hadis itu Nabi SAW pun mendapatkan jawapan daripada apa yang baginda inginkan menerusi doa itu, iaitu untuk mendapat tahu ataupun untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada diri baginda. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala pun mengabulkan doa baginda itu tadi. Bagaimana? Dengan menurunkan 2 malaikat. Jadi kita pun dah bincangkan apa yang dilakukan oleh kedua-dua malaikat ini. Kan ada redaksi hadis ni yang saya sebutkan, di mana salah seorang daripada kedua malaikat itu berada di atas kepala Nabi SAW, di bahagian kepala lah, di bahagian kepala Nabi SAW, dan yang seorang lagi berada di bahagian kaki baginda. Lalu berlakulah dialog antara kedua-duanya, yang mana salah seorang bertanya, kenapa dengan orang ini yang kita sebutkan pada minggu lepas, dia pun jawab matbubun, iaitu dia disihir, dan seterusnya.
Ditanya dengan apa, siapa yang menyihir, kemudian bahan sihirnya apa, dan di mana letaknya bahan sihir tersebut. Inilah yang kita sebutkan sebagai pengabulan doa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mendapat tahu apakah perkara sebenar yang telah terjadi ke atas diri baginda. Baik, dan seterusnya kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan setelah Nabi mendapat tahu apa yang berlaku ke atas diri baginda. Kalau kita lihat jemaah di muka surat kita yang ke-560 di situ, di bahagian yang terakhir sekali, di baris yang terakhir sekali, ada menyebutkan apa yang Nabi SAW lakukan pada benda sihir yang telah diberitahu oleh dua malaikat tersebut. Jadi Nabi SAW pun pergi ke sana. Nabi SAW mengeluarkan benda sihir itu, lalu Nabi menguburkannya. Dan ada dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan agar benda sihir tersebut dibakar. Jadi ini boleh saya katakan begini, jika kita ada jumpa bahan-bahan sihir, kita boleh ambil bahan sihir tersebut dan kita hapuskan. Cara menghapuskan bahan sihir itu sebagaimana yang Nabi SAW lakukan ini, iaitu menguburkannya, menanamnya, dan juga ada riwayat mengatakan membakarnya. Jadi kedua-dua cara ini dibolehkan untuk kita lakukan. Mungkin tiba-tiba kita ada jumpa bahan sihir dalam rumah kita, lalu apa yang perlu kita lakukan? Ambil, bakar. Jadi itu terbaiklah supaya ia tidak memudaratkan orang lain. Mungkin ada orang lain jumpa, kemudian orang lain pun akan menggunakan ataupun mengamalkan, buatlah apa-apa tentang bahan sihir itu tadi kan, mungkin ia boleh memudaratkan orang lain. Sama juga kalau kita tanam. Tanam ni maknanya kita benam je kan ke dalam tanah ni, maknanya orang lain tak dapat tahulah di mana tempatnya. Kita pula jangan beritahu kepada orang di mana tempat sebenarnya kita tanam benda itu. Jadi di sini caranya dua cara itu tadi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita lihat di muka surat 561 di sini disebutkan kepada kita bahawa dari penggabungan seluruh jalan periwayatan hadis tersebut, jelaslah kepada kita bahawa orang Yahudi telah menyihir Rasulullah dengan jenis sihir yang paling dahsyat agar mereka dapat membunuh Rasulullah. Kerana di antara jenis sihir memang ada yang boleh membunuh dan mematikan sebagaimana yang telah kita ketahui. Kita pun dah pernah discuss tentang perkara ini. Tetapi dalam kes ini ataupun dalam kes Nabi SAW, kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga diri Nabi SAW dari tipu daya dan makar jahat mereka, sehingga sihir tersebut menjadi jenis sihir yang paling ringan, iaitu jenis sihir rabat, iaitu mengikat. Jenis sihir rabat ni maksudnya ialah mengikat seseorang agar dia tidak dapat untuk bersama dengan isteri ataupun dengan pasangannya. Okey, baik, seterusnya ada satu subtopik yang tidak kurang pentingnya di sini, yang menceritakan tentang syubhat dan jawapan bagi hadis yang kita bincangkan. Apakah syubhat yang ditampilkan? Baik, kita lihat di sini. Ada golongan yang mana mereka ini tidak percaya pada hadis ini ataupun pada cerita yang terkandung dalam hadis ini. Lalu mereka menolak hadis ini dengan alasan bahawa ia boleh menjatuhkan martabat kenabian, yang mana ia boleh menimbulkan keraguan dan menghilangkan kepercayaan pada syariat. Jadi mereka bagi pendapat mereka ataupun bagi pendapat yang menolak kebenaran hadis ini, mereka kata bahawa hadis ini dia boleh menjatuhkan kredibiliti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan juga boleh menimbulkan keraguan pada syariat. Tetapi perkara ini telah dijawab oleh beberapa di kalangan para ulama hadis. Contohnya di sini kita ada pendapat yang dikemukakan oleh Al-Maziri rahimahullah, yang mana beliau kata apa yang dikatakan oleh mereka tersebut jelas-jelas batil dan tidak benar. Jadi bagi mereka yang mengatakan
kes ini ataupun peristiwa ini yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menjatuhkan kredibiliti baginda sebagai seorang nabi, ia merupakan pendapat yang jelas batil. Kerana apa? Dalil nubuwah yang berbentuk mukjizat telah membuktikan kebenaran apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kerana ini hadis Nabi yang sahih. Okey, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menceritakan tentang peristiwa ini, kita tak boleh tolak. Kerana kalau kita menolak, bermakna kita menuduh baginda ini membicarakan sesuatu yang tidak benar. Kan? So sebab itu dia kata di sini, hadis ini dia tidak sesekali menjatuhkan kredibiliti baginda sebagai seorang Nabi dan Rasul. Kerana apa? Dalam keadaan yang lain disebutkan, kerana dalil nubuwah tadi yang berupa mukjizat telah membuktikan kebenaran apa yang baginda sampaikan dari Allah dan kemaksuman beliau dalam menyampaikan risalah tersebut. Nabi adalah orang yang maksum, yang kita kata bersih dari dosa ni kan. Maka di sini kita dapati bahawa bila Nabi menyampaikan risalah dan kita dapati bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang benar, tidak ada keraguan di kalangan para ulama tentang kesahihan hadis ini, bagaimana mungkin kita menafikan tentang kebenaran peristiwa tersebut? Jadi kita tak bolehlah nak kata bahawa ini adalah peristiwa yang tidak sahih, kerana kenyataan kita yang mengatakan bahawa ia adalah peristiwa yang tidak sahih, itulah sebenarnya yang menjatuhkan kredibiliti baginda sebagai seorang Nabi. Jadi maknanya di sini, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dihadapkan kepada kita ataupun ditampilkan kepada kita dengan peristiwa-peristiwa yang begini, yang mana kita juga dapati ia merupakan riwayat yang sahih, riwayat yang jelas kebenarannya, tak boleh untuk kita menolak dan menafikan kebenarannya. Begitu juga seorang lagi ulama itu Abu Al-Jukfi Al-Yusufi rahimahullah berkata tentang penyakit yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia kata, kalau kita lihat pada poin saya yang terakhir di situ, sebagaimana juga yang terdapat dalam kitab kita, penyakit yang menimpa diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan pengaruh sihir, yang disebabkan sebagai pengaruh sihir, tidak menjatuhkan martabat kenabian, kerana penyakit juga pernah menimpa para nabi sebelum baginda. Jadi sekarang ini kita dapati baginda dalam keadaan yang sakit, terkesan ataupun kesan daripada sihir yang dilakukan oleh Labid bin Al-A'sam itu tadi. Dan perkara ataupun hal berkaitan dengan sakit ini, ia biasa dihadapi di kalangan para nabi. Bukan sahaja Nabi SAW. Bahkan kalau kita merujuk kepada sejarah ataupun kehidupan para nabi sebelum baginda SAW, mereka juga ada yang merasa sakit. Kan ada di kalangan nabi yang mana luka dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang normal berlaku kepada para nabi. Dan hal berkaitan dengan sakit ini ataupun terkesan dengan luka, kalau ada orang pukul terluka contohnya, kalau ada yang menolak jatuh dan dia terkesan dengan jatuh itu sehingga luka. Ini perkara-perkara normal yang berlaku kepada seorang nabi, yang mana ada rasa sakit, ada rasa sedih contohnya kan. Ia tidak sesekali menurunkan martabat seorang nabi. Dan ini juga yang dibawa pendapat oleh Al-Yusufi itu tadi. Kerana apa? Dia kata, kerana itu tak kala terbayang, kalau kita rujuk dalam teks penuhnya di dalam kitab kita ini, Al-Yusufi rahimahullah, dia berpendapat, tak kala terbayangkan oleh Rasulullah bahawa beliau telah melakukan sesuatu perkara dunia, padahal tidak. Lantaran pengaruh sihir tersebut, maknanya kesan daripada sihir tersebut. Kemudian sihir tersebut lenyap secara total dari diri baginda setelah Allah memberitahukan kepadanya tempat sihir itu. Lalu baginda mengeluarkan dan menanamnya, maka semua itu tidak mengurangi martabat kerasulannya. Jadi apa yang berlaku tentang sihir ini, ia tidak sesekali mengurangi martabat Nabi sebagai seorang Nabi dan juga sebagai seorang Rasul. Kerana ia merupakan sebuah penyakit, yang mana kemudiannya Nabi SAW merawat diri baginda daripada sakit tersebut. Sebagaimana penyakit-penyakit lainnya, sihir tersebut tidak sampai
yang kita dapati di sini, sihir itu walaupun ia memberi kesan kepada diri baginda, tetapi kesannya tak sampai mempengaruhi akal Nabi. Tetapi hanya mempengaruhi jasad Nabi, iaitu penglihatannya, sehingga kadang-kadang terbayangkan oleh beliau bahawa beliau telah melakukan sesuatu seperti telah menggauli isterinya padahal tidak melakukannya. Dan ini terjadi ketika sedang sakit, iaitu ketika Nabi terkesan dengan sihir yang dilakukan ke atas baginda, maka hal itu tidak membahayakan. Jadi Al-Yusufi dia kata dia hairan kenapa ada orang mempertikaikan tentang hal ini, sedangkan itu bukan perkara yang pertama kali berlaku dalam sejarah seorang Nabi ataupun seorang Rasul. Yang mana dia kata padahal Al-Quran telah jelas menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi tukang sihir Firaun. Kita pernah bukan bincangkan tentang perkara ataupun peristiwa yang berlaku ke atas Nabi Musa alaihissalam, tentang Nabi Musa berhadapan dengan ahli sihir Firaun yang menyebabkan Nabi Musa melihat tali temali yang dilontarkan di hadapan Nabi Musa seumpama ular-ular yang sedang bergerak dan berkeliaran ke arah baginda. Bukankah itu kita kata kesan daripada sihir? Sehingga Nabi Musa melihat tali temali itu seperti ular-ular yang sedang merayap dan berkeliaran untuk memusnahkan Nabi Musa. Jadi di sini Al-Yusufi rahimahullah, beliau memberikan contoh ini kepada kita bagi menyangkal pendapat golongan yang tidak percaya dan ataupun golongan yang menolak kisah yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Sedangkan apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam itu tadi ialah sesuatu yang kita kata kesan daripada sihir. Kan? Kesan daripada sihir ahli sihir Firaun yang menunjukkan bahawa Nabi Musa terbayangkan tali temali itu seperti ular. Jadi yang kita dapati di sini, di dalam perbincangan para ulama, tidak ada di kalangan mereka yang memberikan komentar bahawa apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam itu tadi, yang mana dia terbayang dengan ataupun dia mendapat kesan pengaruh dari sihir ahli sihir Firaun itu tadi, tidak pun di kalangan para ulama yang mengatakan bahawa hal itu mengurangi martabat beliau sebagai seorang nabi. Kenapa dalam kes Nabi Musa ini tidak pula kita katakan itu mengurangi martabat dia, tapi dalam kes Nabi SAW timbul pula isu tentang kesahihan ataupun kebenaran peristiwa ini kerana bimbang ianya mengurangi martabat Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sedangkan hal itu pernah juga terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam hal ini, Al-Yusufi kata hal tersebut perlu ditegaskan, perlu dijelaskan. Tidak sesekali ianya mengurangi kredibiliti seorang Nabi ataupun Rasul ketika ada pengaruh. Sihir yang dilakukan ke atas mereka ini ada pengaruh. Kerana di sini jelas kepada kita, semua ini menunjukkan ia merupakan contoh untuk kita sebagai hamba Allah ataupun sebagai pengikut para Nabi. Apa yang perlu kita lakukan? Bila perkara ini berlaku ke atas Nabi SAW, contohnya, saya nak kata begini. Bila perkara ini berlaku kepada Nabi SAW, kita boleh dapati, okay? Contoh dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, kita boleh dapati bahawa bila ia berlaku kepada seorang Nabi, hal itu dia boleh jadi contoh kepada kita. Bagaimana jika sihir itu berlaku ke atas kita? Apa yang kita perlu lakukan? Dan jelas tadi kita nampak apa yang Nabi SAW lakukan pada bahan sihirnya. Apa yang Nabi SAW lakukan pada ketika Nabi merasakan diri baginda melakukan sesuatu tetapi baginda tidak lakukan. Nabi berdoa kepada Allah.
Itu juga yang perlu kita lakukan sebagai seorang hamba. Kita perlu berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, cari jalan keluar, cuba selesaikan. Adakah kita perlu biarkan diri kita dalam keadaan terus-terusan berada sedemikian? Tidak. Nabi SAW berusaha untuk menghapuskan sihir tersebut. Sebab itu Nabi SAW doa kepada Allah. Nabi minta kepada Allah tunjukkan apa sebenarnya yang berlaku. Dan daripada situlah Nabi SAW dapat merawat diri baginda dan menghapuskan sihir itu. Ini contoh kepada kita, umat Nabi SAW. Supaya kita nampak jelas apakah yang dilakukan oleh Nabi dan bagaimana pula kita sebagai umat Nabi SAW perlu lakukan jika ia berlaku ke atas diri kita. Jadi, jelas kepada kita juga pendapat orang yang mengatakan bahawa kisah ini tidak benar dan kisah ini menjatuhkan martabat kenabian. Ia merupakan sesuatu yang jelas batil dan tidak tepat. Kerana ada beberapa perkara yang berlaku ke atas seorang Nabi. Contoh saya kata, Nabi rasa sedih, Nabi mengalirkan air mata. Adakah itu ia menjatuhkan martabat Nabi sebagai seorang Nabi? Tidak sama sekali. Bahkan itu adalah bukti bahawa Nabi adalah manusia biasa yang terkesan ataupun ada kesan pada diri baginda bila berlaku sesuatu perkara. Cuma bezanya di sini, Nabi SAW dilihat mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang mana tidak memberi kesan sepenuhnya dalam hidup baginda. Kerana pemikiran baginda masih lagi waras, yang terkesan ataupun yang memberi pengaruh hanya pada satu sudut sahaja. Dan di situ juga kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk kepada Nabi bagaimana untuk menghapuskan apa yang berlaku dan semua itu sebagai contoh teladan bagi diri kita, umat Nabi SAW. Apa yang perlu kita lakukan jika ia berlaku ke atas diri kita? Okey, baik. Itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini dan saya harap penjelasan tentang syubhat yang berlaku itu dapat dijawab dengan baik sebagaimana juga perbincangan yang ditampilkan dalam kitab kita di sini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita pelajari. Dan insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan sebagai pertemuan kita yang terakhir untuk tahun ini. Kerana kuliah ini akan bercuti rehat untuk seketika pada bulan Disember. Jadi pada minggu hadapan ialah kuliah kita yang terakhir. Kita akan sambung lagi perbincangan. Di kuliah kita yang terakhir itu nanti kita akan sambung lagi perbincangan berkenaan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang keberadaan sihir. Jadi ada beberapa lagi buah hadis yang akan kita bincangkan. Di sini kita ada beberapa lagi lah, banyak lagi hadis-hadisnya dan insya-Allah kita akan bawa perbincangannya pada minggu hadapan. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bertemu sekali lagi pada minggu hadapan. Saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.